Assalamualaikum, hai korang, bersama lagi dengan Kak Syah RBS. Untuk video kali ini, Kak Syah nak kongsikan resepi lengkap masak pulut kuning dan juga Kak Syah nak kongsikan gubahan yang cukup simple cara Kak Syah menggubah pulut kuning untuk birthday suami Kak Syah baru-baru ini. Baiklah korang, tanpa melengahkan masa, jom sama-sama kita menonton video ini sehingga habis. Selamat menonton! Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dan cara penyediaannya. Baiklah korang, di sini Kak Syah menggunakan 1 kilo beras pulut. Beras pulut ini perlulah dicuci sehinggalah bersih. Kemudian Kak Syah isikan air bersih melebihi paras beras pulut ini. Kemudian Kak Syah masukkan serbuk kunyit. Baiklah, inilah tipsnya untuk mendapatkan pulut kuning yang berkilat. Masukkan beberapa keping asam keping. Kemudian pulut ini perlulah direndam semalaman ataupun lebih kurang 10 jam. Mula-mula sekali Kak Syah sediakan periuk kukusan. Didihkan air sebelum kita mengukus beras pulut. Inilah hasilnya beras pulut yang siap direndam semalaman. Tidak perlu cucikan beras pulut ini lagi kerana kita tidak mahu beras pulut ini menjadi patah ya. Tutuskan sahaja pulut daripada air rendaman ini, kemudian masukkan ke dalam kukusan. Mengukus pulut kuning ini ada pelbagai cara. Ini adalah cara yang Kak Syah belajar ya. Jadi jika bermanfaat bolehlah dicuba. Baiklah, seterusnya buatkan lubang pada beras pulut mengikut lubang yang ada pada kukusan supaya wap air dapat melaluinya. Kukuskan pulut hinggalah pulut menjadi lembut ataupun lebih kurang 40 minit. Sementara menunggu pulut ini masak, Kak Syah tunjukkan cara memasak santannya pula. Masukkan 1 kotak santan pekat ke dalam periuk. Jika korang suka pulut yang berlemak, boleh gunakan 2 kotak. Kak Syah guna lebih kurang 200 ml santan ini. Kemudian Kak Syah tambahkan 1 cawan air dan juga daun pandan. Masukkan juga secubit garam untuk membangkitkan rasa lemak tu. Kemudian tambahkan pula dengan sedikit irisan halia. Ini petua orang tua-tua ya, supaya bila kita makan pulut kuning, ia tidak akan kembung perut. Kemudian bolehlah dimasakkan di atas api sehinggalah mendidih dan perlu dikacau supaya tidak pecah santan. Apabila sudah mendidih, bolehlah dipadamkan api dapur. Selepas 40 minit, ini adalah hasil pulut yang telah siap dimasak dengan lembut. Kemudian Kak Syah padamkan api dapur dan angkat kukusan pulut tadi. Seterusnya Kak Syah akan mula membuat gubahan pulut kuning. Kak Syah guna loyang saiz 6 dan jenis tapaknya boleh buka macam ni ya. Loyang ini Kak Syah sapukan dengan sedikit minyak supaya pulut tidak akan melekat pada loyang. Kembali kepada pulut tadi, pindahkan pulut ke dalam sebuah mangkuk. Cantikkan kejadian pulutnya, warnanya berkilat dan pulut pun tidak patah. Langkah seterusnya, Kak Syah curahkan santan yang dimasak tadi ke atas pulut. Gaul-gaulkan santan sehinggalah rata supaya dapat meresap ke dalam pulut. Proses ini perlu dilakukan ketika pulut masih panas. Kak Syah curahkan santan ini sedikit demi sedikit sehinggalah santan ini habis. Setelah selesai proses menggaul pulut tadi, bolehlah masukkan pula pulut ke dalam loyang yang telah disediakan. Kemudian tekan-tekankannya supaya pulut menjadi rapat. Masukkan pulut sedikit demi sedikit dan tekan. Kemudian ulanglah langkah ini sehinggalah pulut habis.
Untuk proses menekan pulut ini perlu dilakukan ketika pulut masih panas supaya ia akan memudahkan kita untuk mendapatkan pulut yang rapat dan cantik. Kemudian bolehlah letakkan atas papan kek ataupun pinggan dan bolehlah keluarkan pulut daripada loyang perlahan-lahan. Untuk 1 kg beras pulut, Kak Syah dapat lebih ya kerana Kak Syah guna loyang yang kecil saja iaitu saiz 6. Jadi yang lebihnya Kak Syah masukkan di dalam bekas biasa saja. Inilah hasilnya pulut kuning yang telah dapat disiapkan. Kemudian bolehlah dihiaskan pulut ini mengikut kreativiti kita ya. Untuk lampu love ini Kak Syah beli di Eco Shop. Tulisan birthday dan bunga ros putih ni Kak Syah beli di kedai menjual alat dan bahan kek. Untuk hiasan pulut kuning kali ini, Kak Syah hanya menggunakan gubahan dan hiasan yang simple sahaja tanpa ukiran dari buah-buahan dan sayuran. Alhamdulillah, inilah hasilnya pulut kuning yang ringkas sahaja daripada Kak Syah untuk kali ini. Sebelum Kak Syah menutup video untuk kali ini, tahukah korang pulut kuning merupakan sajian istimewa orang-orang Melayu dan menjadi lambang dan adat tradisional untuk meraihkan majlis-majlis tertentu. Pulut kuning juga sangat enak dihidangkan bersama rendang, serunding, gulai atau kari. Baiklah korang, setakat ini sahaja untuk video kali ini. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye. Baiklah korang, semoga perkongsian dari Kak Syah memberi manfaat. Please support dengan like, subscribe dan aktifkan notification supaya tidak terlepas video baru dari Kak Syah. Assalamualaikum. Bye.